Okey, kita teruskan lagi tajuk penyelesaian persamaan serentak dengan melihat soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Kalau tiga contoh yang cikgu tunjukkan dalam bahagian 1, soalannya agak direct. Soalannya, dia dah bagi dua persamaan, kamu selesaikan dan dapatkan nilai pun boleh ubahnya. Okey, mudah je kan? Okey, kali ini berbeza sedikit yang mana dia bagi dalam bentuk ayat, dalam bentuk soalan penyelesaian masalah. Yang mana kamu kena baca betul-betul apakah pernyataan diberi dan keluarkan dua persamaan yang boleh kamu ungkapkan daripada pernyataan yang diberi dalam soalan. Okey, jom kita mulakan. Okey, untuk soalan pertama ini, kita baca, rajah 2 menunjukkan harga bagi dua pakej promosi yang mengandungi buah apel dan oren yang dijual di kedai buah-buahan 101. Okey, ada pakej A, kita ada 4 biji apel, sebiji oren, harga RM38. Pakej B, 3 biji oren, sebiji apel, RM26. Soalan, cari harga sebiji apel dan sebiji oren. Okey. Maksudnya kita kena cari harga bagi berapakah sebiji apel dan juga sebiji buah oren. Pernyataan diberi dalam bentuk gambar rajah. Okey, tapi kita boleh fahamlah 4 biji apel, sebiji oren, RM38 harganya. Manakala pakej B, 3 biji oren, sebiji apel, RM26. Okey, daripada gambar rajah ataupun pernyataan diberi ini, kita kena keluarkan dua persamaan linear. Okey, mudah sahaja sebenarnya. Okey, jangan bimbang. Saya akan tunjukkan. Okey, untuk pakej A dan pakej B. Okey, di sini ada dua entiti. Okey, ada apple, ada oren. Okey, jadi di sini kita gantikan nama apple dan oren ini dengan pemboleh ubah. Okey, pilihlah yang mudah, biasanya itu pakai X dan Y. Jadi kita nak cari harga sebiji apple dan sebiji oren. Katakan, okey, kebetulan. Okey, katakan sebiji apple sebagai X. Saya suka guna X, Y lah. Okey, dan sebiji oren saya katakan sebagai Y. Sebiji apple X, sebiji oren Y. Okey, boleh? Okey. Jadi kita rujuk kepada pakej yang pertama, pakej A. Ada 4 biji apple dan sebiji oren, jumlahnya RM38. Jadi kita boleh keluarkan persamaan dia kat sini. Jadi apple tadi X kan. Jadi 4 darab X, 4X. Maksudnya harga dia adalah 4X. Okey, 4 biji apple. Sebiji apple kita katakan tadi harga dia sebagai X. Katakan sebiji apple harga dia X. Jadi 4 biji 4X. Jumlahkan dengan harga sebiji oren. Oren tadi Y. Tambahlah sebab di sini adalah harga jumlah pakej A. Sama dengan harga dia RM38. 38 RM tak perlu tulis, titik kosong-kosong tak perlu tulis. Okey, boleh? Kita dah dapat persamaan pertama daripada gambar rajah yang pertama. Okey, jadi gambar rajah kedua saya rasa kamu dah boleh buat tu. Okey, gambar rajah pakej B ada 3 biji oren dan sebiji apple. Harganya RM26. Okey, kalau nak mudah nak susun, kita letak belah sini apple juga. Jadi apple sini ada sebiji apple. 1 apple tambah harga apa oren 3. 3 Y lah di sini. Okey. Jumlahnya RM26. RM26. Okey. Cek balik. Okey. 3 biji apple, sebiji oren. X tambah 3Y sama dengan 26. Okey, kita dah ada
dua persamaan di sini. Jadi kita gunakan kaedah apa kita belajar sebelum ni? Okey, kaedah penghapusan. Okey. Boleh guna penghapusan. Okey. Penghapusan. Kita buat ni. Okey, baris demi baris. Okey. Di sini kita nak samakan siapa? Kita nak hapuskan siapa dulu? X ke Y? Terpulang pada kamu lah. Saya dah kata sebelum ni. Terpulang pada kemahiran individu masing-masing. Dikatakan kita nak hapuskan X. Okay, di sini yang atas 4X, yang bawah 1X. Jadi yang bawah ni kena darab dengan 4. Jadi cikgu buang dulu ni. Supaya tak keliru. Kita nak darab nanti. Kita darab. Semua darab dengan 4. Jadi persamaan yang baru akan dapat 4X, 4 darab 3, 12Y, 26 darab 4 akan dapat 104. Okey, dapat? Okey, kita dah ada. Saya lupa tulis tadi ni persamaan pertama, persamaan kedua. Okey, ini dah jadi persamaan 3. Okey, persamaan 3. Jadi apa nak buat persamaan 3 ni? Kita nak tolak atau tambah dengan persamaan 1 tadi. Tulis balik persamaan 1. Supaya mudah nampak lah kalau kat atas tu dah jauh kan. Okey. Ini yang kita nak tolak atau nak tambah nanti supaya dapat kita hapuskan salah satu pemboleh ubah dia. Jadi kita nak hapus apa tadi? Kita nak hapuskan X ni. Jadi dua-dua ni positif. Jadi nak hapus kita kena tolak. Baru betul 4 tolak 4. Hapus. Kosong. Okay, 12 Y tolak Y. 12 tolak 1, 11. 11 Y. Okay. 104 tolak 38. 66. Okay. Okay, jadi selesaikan ke bawah dia. Y sama dengan 66 per 11. Bagi 11 dapat 6. Dapatlah Y ini sama dengan 6. Jadi kita dah dapat nilai Y sama dengan 6. Okey. Seterusnya kita nak cari nilai X. Okey. Nilai X kita boleh gantikan Y ini dalam persamaan 1. Mana-manalah kita ambil persamaan 1 mudah. Okey. 4X tambah Y tadi 6 sama dengan 38. Okey, 4X 38 tolak 6. 6 pergi sana jadi tolak. 38 tolak 6 akan dapat 32. X 4 bawa ke bawah akan jadi bahagi 4. 32 bahagi 4 kita akan dapatlah 8. Jadi telah ada dua nilai kat sini. Y 6. X 8. Okey. Cek balik siapa X, siapa Y. Okey, kita kena buat kesimpulan. Kat mana-mana, cikgu tak muat ruang dah kat sini. Okey. Jadi, apple. Sebiji apple. Apple X. Okey. RM 8. Sebiji oren RM 6. Okey. Buat sedikit kesimpulan kat situ. Okey. 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 Sebiji apple RM8. Di sini. Okey. Sebiji oren RM6. Okey. Faham ah? Sebenarnya tak susah. Dia bagi gambar rajah macam ni lagi senang lah kita nak tengok sebenarnya kan. Daripada ayat panjang-panjang. Kalau bentuk gambar rajah ni lagi senang bagi saya lah. Okey. Kita tengok gambar rajah. Kita baca betul-betul. Dia punya pernyataan. Dan kita keluarkan persamaan yang boleh kita faham daripada pernyataan ataupun gambar rajah di
beri. Okey. 4X tambah Y. Untuk package A sama harga 38. Dapat persamaan pertama. Persamaan kedua, sebiji apple, X tambah 3 biji oren, 3Y, harga 26. Dapat persamaan kedua. Dan hapuskan, pemboleh ubah dia mesti sama nilai. Jadi perlu darab dengan 4 bagi persamaan kedua. Okey, tambah 3Y, darabkan semua sekali dengan 4. Hasilkan persamaan 3. Persamaan 3 tolak dengan 1. Persamaan 3 tolak dengan persamaan 1. Jangan guna persamaan 2 tadi. Persamaan 2 kita dah olah jadi persamaan 3. Bila dah tolak semua, okey, hati-hati bila proses menolak ni. Okey. Pastikan kamu tolak yang sama lah. X dengan X, Y dengan Y lah. Jangan tertukar pula. Okey. Jadi dapatlah jawapan. Selesaikan persamaan biasa ni. Akan dapatlah masing-masing nilai Y. Nilai Y gantikan dalam persamaan 1. Okey. Gantikan dalam persamaan 1. Dapatlah nilai X lah 8. Okey. Buat kesimpulan sikit sebab atas ni kita pakai pemboleh ubah X dan Y saja kan. Okey, letaklah sebiji apple tadi. Harga dia RM8 mewakili X. Biji oren RM6 mewakili Y tadi. Okey. Kita akan teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya pula. Okey, masih lagi soalan penyelesaian persamaan serentak. Okey, kita nak tengok dalam soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Okey. Kita baca soalan dia. Jumlah jisim Norma dan adiknya Asmadi ialah 60 kg. Jisim bapa mereka ialah 75 kg sama dengan hasil tambah jisim Norma dan 2 kali jisim adiknya. Cari jisim Norma dan jisim adiknya. Okey. Beberapa poin penting kat sini kita kena tengok. Kita highlightkan jumlah jisim Norma dan Asmadi 60. Okey. Jisim bapa mereka 75 sama dengan hasil tambah Norma 2 kali ganda jisim adiknya. Jisim Norma dan 2 kali ganda jisim adiknya. Okey, di sini kita kena keluarkan dua persamaan. Okey. Terlebih dahulu kita ringkaskan di sini entiti yang kita nampak Norma dan adiknya. Okey, yang utama sebab soalan minta jisim Norma dan jisim adiknya. Bapa dia kita tak perlu buat. Dia punya pemboleh ubahnya. Okey. Norma katakan sikit. Katakan Norma sama dengan sebagai, nak pakai apa? Di sini sebenarnya kita boleh pakai apa saja pemboleh ubah. Tak semestinya pakai X dan Y yang macam biasa kita pakai kan. Kalau nak pakai Norma sebagai N pun boleh. Tapi nak pakai huruf kecil pun boleh. N huruf kecil, huruf besar tak kisahlah. Okey. Norma sebagai N. Asmadi sebagai A. Mudah macam tu kan. Norma N, Asmadi A. Okey. Kita tengok persamaan pertama yang kita boleh keluarkan. Kita boleh hasilkan kat sini. Ayat yang pertama. Jumlah jisim Norma dan adiknya ialah 60 kg. Direct saja. Jumlah jisim maknanya tambah. Jisim Norma tambah jisim adiknya 60 kg. Jadi Norma N tambah jisim adik dia A sama dengan 60 kg. Kita dah dapat persamaan 1 dekat sini. Okey. Dapat persamaan 1. Okey, persamaan kedua. Ni tricky sikit. Baca betul-betul. Jisim bapa mereka ialah 75 kg. Sama dengan hasil tambah jisim Norma dan 2 kali ganda adiknya. Maksudnya, jisim Norma tambah 2 kali jisim adiknya ialah 75. Betul. Nampak sini? Jisim Norma N tambah 2 kali ganda jisim adiknya. Adiknya tadi A kan? 2 kali ganda maksudnya 2A. Jadi N tambah 2A sama dengan jumlah jisim bapa dia 75
kilogram. Jadi kita dah dapat persamaan 2 kat sini. Simple saja kan? Tak susah pun sebenarnya. Cuma kita kena baca dan fahamkan betul. Okay, seterusnya, bolehlah kita terus buat guna kaedah. Kita kena penghapusan kan? Kan juga fokus pada kaedah penghapusan. Jadi terus saya buat sebab di sini nilai pun boleh ubah. Kita tengok N tu sama. Okay. Direct saja kita buat. Okay. Okay. Tolak ke tambah? Kena tolak sebab dua-dua positif. N tolak N, hapus. A tolak 2A. A tolak 2A akan jadi apa? Mudah saja. Macam ni A ni 1 dah sebenarnya. 1 tolak 2 akan jadi apa? Negatif. Negatif 1. Kalau kat sini negatif A lah. Negatif A. Okay, hati-hati tulis A. Jangan macam 9 pula. Negatif A. A tolak 2A. Negatif A. Okey. 60 tolak 75. Negatif 60 tolak 75. Negatif 15. Negatif 15. Okey. Jadi keluarkan negatif A sama dengan negatif 15. Ataupun jangan pening ya. Hapuskan negatif ni. Maksudnya kamu terbalikkan boleh. Bawa A ke sana jadi positif. Bawa 15 ke sana jadi positif. Still jawapan dia sama juga dengan A 15. Okey. Permudahkan saja. Dah dapat jawapan A 15. Okey. Seterusnya kita dapat jisim A tadi asmadi. Seterusnya kita nak cari jisim norma. Ambillah persamaan 1 atau persamaan 2 untuk dapatkan nilai N tadi. Tak kisah. Okey, katakan kita ambil persamaan pertama. N sama dengan N tambah A. A adalah 15 sama dengan 60. Ini adalah kita ambil persamaan pertama tadi ya. Persamaan pertama tadi. Pastikan betul-betul. Jangan tertulis 2A pula kat situ. Okey. Seterusnya, bawa 15 ke sana. 60 tolak 15. Okey, sebab 15 ni positif. Bila pergi sana jadi negatif. Jadi tolak. Okey, 60 tolak 15. 60 tolak 15 akan dapat 45. Okey, dapatlah. Okey. Berat norma. Jisim norma. Okey, kita buat kesimpulan sikit. Okey, jisim norma bersamaan dengan 45 kilogram. Jisim adiknya, siapa adik dia? Asmadi. Jisim asmadi 15 kilogram. Okey. Jisim asmadi 15 kilogram. Kita cek balik. Tadi persamaan pertama dia kata kalau jisim normal tambah adik dia 60. Okay, 45 tambah 15 dapat 60. Betul. Kalau dapat 60, betul lah jawapan kita. Okey. Nampak soalan ni sebenarnya tak susah sebenarnya. Pelajar kena baca dan fahamkan betul saja. Keluarkan dua persamaan linear yang ada berdasarkan pernyataan yang diberi. Baru selesaikan. Jangan terus nak tergopoh-gapah nak selesaikan. Tapi persamaan tak ada lagi. Okey. Boleh faham? Okey, pelajar boleh ulang, tengok balik. Okey, untuk dapat fahamkan. Yang ni jangan keliru yang negatif-negatif ni. Tak ada masalah. Kamu tukar tempat saja. Ataupun ada sekadar orang cakap ni darabkan semua sekali dengan negatif. Baru dia akan jadi positif. Tak ada masalah kamu nak fahamkan macam mana. Sebab kalau terbalik tempat pun samalah. Dua-dua akan dapat positif. Okey. Kita akan tengok pula satu lagi soalan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Encik V dan isterinya bekerja di sebuah kedai menjual komputer riba bersempena dengan pesta teknologi maklumat. Encik V berjaya menjual 4 komputer riba dan 5 buah mesin pencetak berjumlah 9,700. Isterinya pula berjaya menjual 2 buah komputer riba dan 3 mesin cetak berjumlah RM5,100.
hitung harga jualan komputer dan mesin cetak. Okey, dia suruh kira harga jualan komputer dan mesin cetak. Okey. Jadi kita dapati di sini ada dua perkara atau entiti yang kita tukarkan kepada pemboleh ubah tertentu, iaitu kita ada komputer riba. Okey, kita nak katakan dia sebagai apa? Katakan sebagai X. Okey, dan mesin cetak, pencetak lah. Pencetak kita katakan sebagai Y. Okey, komputer X dan pencetak sebagai Y. Okey, berdasarkan maklumat diberi, penyataan diberi, kita akan hasilkan dua persamaan linear di sini. Okay, yang pertama, yang berkaitan dengan Encik V dahulu, dia menjual 4 komputer riba dan 5 mesin cetak. Okay, jumlah 9,700. Jadi senang saja. 4X, 4 komputer, jumlah tambah dengan 5Y. Persamaan 9700. Kita dapat hasilkan persamaan 1. Okay, persamaan kedua, isterinya pula. Okay, 2 buah komputer riba, 2X, dan 3 mesin cetak, 3Y, berjumlah 5100. Dapat kita di sini persamaan 2. Okay, kita dapat hasilkan 2 persamaan linear. Seterusnya kita akan gunakan kaedah penghapusan. Okay, sebelum nak guna kaedah penghapusan, kita cek dahulu ada tak pemboleh ubah yang sama nilai dia. Okay, sekarang ni tak ada. Tak ada, cari yang mudah untuk kita hapuskan. Di sini cikgu nak memilih X. Cikgu nak hapuskan X terlebih dahulu. X persamaan pertama 4, 4X. X persamaan kedua 2X. Jadi kita perlu tukarkan yang lebih kecil tu nak samakan dengan yang besar. Jadi persamaan 2 ini perlu darab dengan 2 supaya dapat 4X juga, sama seperti di atas. 2 darab dengan setiap nombor yang ada dalam kurungan tadi yang ada dalam persamaan 2. Jadi kita tuliskan persamaan baru. 2 darab 2, 4X tambah 6Y sama dengan 5,100 darab 2, kita akan dapat 10,200. Okey. Terhasillah persamaan ketiga di sini. Okey. Persamaan 3. 4X tambah 6Y sama dengan 10,200. Seterusnya persamaan 3 tolak dengan persamaan 1. Sebab kita nak hapuskan X ini tadi. Okay, salin balik persamaan 1 supaya mudah kita nak selesaikan. Okay, salin balik sikit. Okay, kita nak hapuskan. Okay, susun dulu. Dua-dua ni positif. 4X bawah pun positif 4X. Jadi nak hapuskan, kita just tolak 4X, tolak 4X, hapus. 6Y tolak 5Y, tinggal Y. 1 lah, 6 tolak 5, 1. Okay, sama dengan 10,200. Okay, 10,200 tolak 9,700. Kita akan dapat 500. Dan sebenarnya kita dah dapat terus nilai Y di sini 500. Okay, Y adalah mesin pencetak. Seterusnya dah dapat nilai mesin pencetak Y tadi. Gantikannya ke dalam persamaan 1. Persamaan 1, 4X tambah 5Y. Sama dengan 9,700. Gantikan 4X tambah 5. Y tu dah jadi 500. Sama dengan 9,700. Okey, boleh? Okey. Seterusnya selesaikan sikit lagi. 4X tambah 2500 sama dengan 9700. Bawa 2,500 ke sana akan jadi tolak. Tambah pergi ke sana akan jadi tolak 2500.
9700 tolak 2500, kita akan dapat 7200. Okey. Kita nak X saja 7200 perlu bahagi dengan 4, dapatlah 1800. 1800. Okey. Jadi kita dapat jawapan bagi nilai sebuah komputer dan sebuah mesin. Kita check balik komputer siapa? Komputer X. Dia buat kesimpulan. Dia tanya harga apa ni? Harga jualan. Okey. Harga jualan komputer RM1800 pencetak RM500. Okey. Selesai soalan kita. Dapat dah jawapan bagi kedua-dua nilai yang dikehendaki. Okey. Ingat, untuk soalan macam ni, kita kena baca pernyataan yang diberi dengan sebaik mungkin dan keluarkan persamaan yang ada dalam pernyataan diberi. Dia tak susah sebenarnya, ya, senang saja. Kemudian gunalah kaedah penghapusan. Okey. Kalau yang rasa kaedah penghapusan susah, boleh guna kaedah penggantian. Tapi di sini cikgu sentuh kaedah penghapusan. Albab dia lebih ringkas lah. Okey. Ingat, nak guna penghapusan, pastikan pembalik ubah yang nak dihapuskan itu perlu mempunyai nilai yang sama. Kalau tak sama, kena bagi sama lah. Contohnya macam kita darabkan dengan sebarang nilai supaya dia jadi sama lah. Okey. Bila dah sama, barulah boleh tolak. Okey. Dapatkan nilai salah satu Y tadi, gantikan dalam persamaan pertama. Okey, dan terus dapat nilai X. Dan tulislah kesimpulan sedikit, komputer 1800, pencetak 500. Okey. Sekian saja untuk kali ini. Saya harap murid dapat menguasai soalan-soalan penyelesaian persamaan serentak bagi kertas 2 SPM nanti. Okey.